A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah dan kurnia, nikmat dan juga keberkatan hari Jumaat ini, alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama berkumpul pada hari ini, dan insya-Allah kita akan teruskan kesinambungan perkongsian harian kita daripada semalam. Tetapi hari ini kita ambil sedikit manfaat daripada hari Jumaat hari ini untuk kita kongsikan satu topik berkenaan dengan surah Al-Kahfi, memandangkan isu ini menjadi satu isu yang memang sentiasa dibicarakan, sentiasa dibincangkan, sentiasa menjadi satu isu dan topik yang selalu dan berzaman akan menjadi satu kupasan antara kita sebagai orang Melayu, baik sebagai seorang Islam, di mana Jumaat itu sangat-sangat kita jadikan dia begitu dekat dengan surah Al-Kahfi. Dan insya-Allah hari ini saya lihat dah ramai yang bersedia nampaknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada dalam 3 minit lagi untuk kita sembang santai sekejap. Warm up dulu. Siapa yang belum basuh muka, tolong basuh muka. Siapa yang nak buat kopi, nak buat air, tolong buat air dulu. InsyaAllah hari ini kita akan cuba bincangkan topik yang mungkin akan memberikan gambaran dan juga sedikit membuka minda kita, kerana kita bukan nak sampaikan dalam bahasa yang orang kata bahasa yang biasa, bukan cerita kisah yang biasa, tetapi kisah yang kita akan kongsikan adalah kisah yang sangat rapat dengan fitnah akhir zaman, Dajjal, yang selalunya orang akan lihat dia dalam satu bentuk batang tubuh manusia yang bermata satu. Okey, dan insyaAllah hari ini kita cuba pula perjelaskan dan perkemaskan, kita cuba go deep dalam bentuk bersiri. Jadi kita jadikan hari Jumaat ini adalah hari untuk kita membincangkan khusus tentang minda Jumaat, tentang sains Ashabul Kahfi. Apakah bicara tentang golongan-golongan ataupun mereka yang duduk di dalam gua. Ini topik ini kita nak relate balik dengan episod yang keempat semalam. Okey. Jadi untuk mereka yang pertama kali, mungkin yang baru join perbincangan kita pada hari ini, jadi kita kalau boleh kita nak nampakkan perbincangan kita adalah satu perbincangan yang serius. Dia perbincangan yang akan bersambung dan sentiasa ada kesinambungan daripada episod 1, episod 2, episod 3, episod 4 dan episod 5. Hari ini adalah episod yang kelima, dan kita cuba untuk perluaskan skop perbincangan, dan dia tidak hanyalah limit kepada isu yang berkaitan dengan Al-Quran sahaja, dan dia boleh jadi juga melibatkan sejarah. Dia boleh masuk dalam beberapa topik-topik yang kita lihat, yang kita boleh sentuh sekiranya ada berkenaan dengan isu semasa, dan dia akan kembali balik merujuk kepada Al-Quran. Itu yang penting. Dan dalam satu-satu perkara juga kita nak, kalau boleh, biar kita mengikuti program ini dengan kita tahu guide-nya ataupun pedoman yang kita ambil adalah daripada Al-Quran itu sendiri. Kita tidak akan bincangkan benda sesuatu itu, skop itu luar daripada konteks yang sudah pun Al-Quran sediakan. Dan insya-Allah perbincangan kita itu akan kita hidupkan dengan ayat-ayat yang relate dengan diri kita, dalam kaedah untuk kita membaca, bukan sekadar kita membaca Al-Quran itu untuk tujuan membaca dalam bahasa Arabnya saja. Untuk kita membaca dalam bahasa yang kita boleh laksanakan, apply dalam
aktiviti harian kita. Jadi banyak benda yang kita lihat ni adalah satu bacaan yang kalau boleh, dan insya-Allah perbincangan kita itu akan dah ada suara masuk pula dengan ayat-ayat yang relate dengan diri kita dalam kaedah untuk kita membaca, bukan sekadar kita membaca Al-Quran itu untuk tujuan membaca dalam bahasa Arabnya saja. Kita buka dua. Jadi ada dua video yang kita kena monitor. Satu monitor dalam bentuk live, supaya saya boleh monitor komen-komen secara tepat. Dalam masa yang sama juga sahabat-sahabat lain yang komen secara terus menerus dekat ruang komen yang sedia ada ni. Jadi saya minta kalau boleh kita sama-sama respon dalam real time untuk saya manfaatkan audio dan juga visual ini, yang kalau boleh kita sentiasa berikan kerjasama juga dari segi komen. Kalau kata ada yang tak kena, ada yang tidak jelas, kalau kata perlu tambah baik lagi, untuk saya bersiap sedia dengan keperluan-keperluan semasa nanti, insya-Allah. So bagi mereka yang berada di luar kawasan, yang mana yang berada di utara, yang berada di selatan, saya rasa ada yang mengikuti kita daripada Singapura. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada orang-orang Singapura juga. Terima kasih. Dan alhamdulillah ada orang Johor baru masuk, tu Cikgu Anizah. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi daripada Skudai. Dan memang kita akan bincangkan Al-Kahfi hari ini, insya-Allah, seperti yang dijanjikan. Okey, sudah 6 minit pertama, kita dah melepasi period untuk warm up. So begitulah tajuk yang kita akan bincangkan hari ini, falsafah Jumaat dan kaitannya dengan Al-Kahfi. Sebab Al-Kahfi ni selalunya kita akan baca pada hari Jumaat. Itu satu. Adakah kita hanya akan baca pada 1 hingga 10 ayat yang pertama, ataupun ada setengah hadis juga mengatakan ayat yang 10 terakhir. Maksudnya Al-Kahfi ni surahnya ada 110 ayat keseluruhan dia. Jadi kita akan baca yang 10 pertama, kita akan baca yang 10 terakhir. Jadi tidak adil kalau kita meninggalkan lebih kurang ada berapa 90 ayat di pertengahan itu. Sebenarnya yang banyak strateginya ada pada 90 tu. Yang mukadimah dan juga penutup itu adalah dia punya satu guide untuk bawa kita, draw attention kita daripada bacaan ayat-ayat sebelum ni, untuk kita fokus balik kepada apa main agenda yang Allah nak bagi tahu kita daripada surah Al-Kahfi. Yet benda yang kita kena ingat, Al-Quran turun ketika zaman Nabi, zaman Rasulullah, semuanya berdasarkan asbab. Dengan asbab yang diturunkan itu, semuanya disusun, dimushafkan semula, kemudian ia menjadi satu kitab, satu ketetapan. Bagaimana Nabi menyusunnya daripada surah Al-Fatihah sampailah kepada surah An-Nas. So ada 114 surah, dan Kahfi ini, surah yang ke-18 ini, duduknya di tengah-tengah Al-Quran. So dia dipanggil sebagai pertengahan Al-Quran itu. Jadi siapa yang baca betul-betul, dia akan jumpa pada satu ayat dan satu perkataan yang diletak dengan tanda merah. Ni kalau Al-Quran lama, kecil-kecil dulu, saya sempat lagi dalam tahun 80-an tu, waktu mengaji Quran, kecil-kecil duk ulang alik pergi ke rumah Tok Mah tu. Jadi kita akan jumpa tu warna merah dengan perkataan wal yatalattaf. So apa mesej dalam perkataan wal yatalattaf itu untuk kita baca dan kita renungi, kan kita akan lihatnya dalam bentuk aspek macam mana kita nak menggunakan ayat itu sebagai ayat yang boleh menjadikan kita ni sebagai orang yang boleh apply Al-Quran itu dalam aktiviti harian. So pertengahan Quran, daripada Fatihah sampailah kepada pertengahan Quran itu, kebanyakannya adalah ayat-ayat berbentuk satu teori, dan bentuk Allah bagi kat kita satu bentuk motivasi, kisah-kisah orang yang terdahulu. Banyak cerita dia. Kalau kita baca daripada surah Al-Baqarah tu banyak cerita Musa, banyak cerita Ibrahim, kemudian cerita Ali Imran dalam surah yang ketiga, surah keempat An-Nisa, surah kelima Al-Ma'idah, surah keenam, surah ketujuh masuk surah Al-A'raf, Al-Anfal, surah ke-9 masuk At-Taubah, surah ke-10 masuk kepada surah Yunus, dan dia mula masuk surah Hud, surah 12 surah Yusuf, surah 13 Al-Hijr, kerana dia Ar-Ra'du, lepas tu dia akan masuk surah 14, dia akan masuk surah Ibrahim, surah ke-15, baru dia akan masuk kepada surah-surah yang meningkat ke arah perbicaraan yang lebih berat. Sampai 18 dia terus masuk cerita tentang gua.
apa strategi gua ni yang sama macam mana Rasulullah dapat perintah yang pertama, wahyu yang pertama berkenaan dengan Iqra. So, dia mesti ada satu kesinambungan. Semua kisah ini dia tidak jadi sesuatu yang sia-sia, melainkan apa yang Rasulullah mushafkan itu dan diturunkan kepada kita mesti ada satu sebab, dan dia adalah satu strategi. Strategi pertama dan strategi kedua ni adalah strategi kafi untuk pembangunan semula agama. Macam mana nak bangunkan semula agama? Dalamnya ada 2-3 kisah yang kita kena ambil pelajaran. Ada banyak pelajaran-pelajaran besar dalam Al-Kahfi itu, terlibat dalam cerita tentang Musa juga, macam mana dia bertemu dengan Nabi Khidir. Tetapi dalam surah Al-Kahfi itu tidak dinamakan Khidir itu sebagai satu nama khusus, melainkan dia adalah daripada kalangan hamba-hamba kami yang diberi ilmu. Kenapa bertemu di pertemuan dua laut? Ada ceritanya. Kenapa ada ikan yang kembali dalam keadaan yang pelik? Dan habis saja cerita tentang Musa dan Khidir ini, terus masuk kepada cerita Zulkarnain. Apa cerita kaitan tembok besi Zulkarnain itu dengan kisah-kisah yang ada sebelum itu? Di semua ini adalah angle yang akhirnya Nabi tutup dengan satu kalimah, kan, terakhir dalam ayat yang ke-110 itu, ceritanya Nabi nampakkan sesungguhnya ana basyarum mislukum, aku ini adalah manusia sama seperti kamu, yang bezanya aku dapat wahyu. So, apa yang nak dinampakkan adalah satu kisah yang something yang kita kena fikirkan, something to ponder, yang kita nak kena fikir message apa yang Allah nak berikan. So, semalam kalau ikutkan episod yang keempat, kita dah buka kisah tentang ghuraba, golongan-golongan yang gharib, golongan-golongan yang mencari jalan, bagaimana mereka ni adalah orang-orang yang illa qalila, Allah sebut dalam Quran. Mereka adalah golongan yang sedikit, mereka adalah golongan yang diselamatkan Allah. Ada ayatnya kan kita baca semalam, mereka ini adalah orang yang diselamatkan daripada umat-umat yang ramai. Qarun digunakan perkataan, orang-orang yang terlalu ramai. Ketika umat-umat terdahulu ni ada sebilangan kecil yang Allah selamatkan, dan mereka ini mendapat satu nikmat kitab, dan mereka ini adalah orang-orang yang salihun. So, kita nak jadi orang yang soleh. So, dalam bicara kahfi ni banyak benda yang kita kena baca dan kita kena lihat, even kita kena nilai macam mana kita nak membaca ayat-ayat Quran ini dalam bentuk bacaan yang hak, bacaan yang sebenar, bacaan yang membolehkan kita memahami strategi agama ni, bukan dengan angan-angan membaca Quran untuk pahala semata-mata. Jadi insya-Allah hari ini kita cuba untuk perkemaskan dan kita fahamkan surah Kahfi ni bukan kita nak baca dalam bentuk bacaan yang bertajwid, bacaan yang berlagu, tapi straight kepada maksud dan makna ayat-ayat tersebut. Okey, sebelum kita pergi jauh, okey, kita dah masuk fasa yang seterusnya, dah 12 minit. Jadi kita kena pergi balik kepada satu-satu perkara. Pertama sekali kita kena fikirkan apa itu hari Jumaat dan kemudian apa kaitannya dengan Kahfi. Jadi kalau siapa yang dah baca artikel awal saya tadi tu saya dah terangkan sedikit bagaimana kita nampakkan tentang pertama sekali hari Jumaat ini adalah hari yang kalau ikutkan dalam hari-hari kita dalam tempoh seminggu itu, dia terletak pada hari yang ke-6 daripada hari pertama, ikutkan dari Ahad, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Itu hari yang ke-6. So dalam hari ke-6 tu diberikan seruan kepada kita adalah hari untuk kita duduk berkumpul, dipanggil hari Jumaah. Hari Jumaah, hari untuk manusia ini berkumpul, dan kemudian berkumpulnya pula adalah untuk kita mendengar satu tausiah yang sangat penting, tausiah yang kita letakkan pada hari Jumaat di waktu zuhur untuk masing-masing mendengar satu khutbah mingguan. Itu hari Jumaat. Khutbah mingguan yang disampaikan pula itu, dia adalah satu khutbah yang kita dapat, sepatutnya dia adalah satu program yang dihimpunkan dalam satu minggu daripada perjalanan daripada hari Sabtu itu sampailah kepada hari Khamis, di mana kita akan berkumpul pula pada hari Khamis malam Jumaat. Kalau ikut orang Melayu, hari Khamis malam Jumaat dia akan kumpul untuk bacaan Yasin. Dia akan duduk beramai-ramai baca Yasin. Di situ dia akan membacakan ayat-ayat Quran khususnya daripada Yasin itu. Lalu dia akan membincangkan satu topik perbincangan, solution, dan mendapatkan satu conclusion untuk disampaikan pula dalam khutbah mingguan. Ini adalah satu amalan yang kita lihat, amalan yang sudah tidak ada lagi dalam masyarakat kita pada hari ini. Satu amalan yang sepatutnya begitulah kalau kita lihat
Al-Quran itu perlu dilaksanakan dengan bacaan yang sebenar. Nanti kita akan pergi kepada surah Yasinnya. Apa perintah Allah dalam surah Yasin? Yang ada dalam itu yang kita kena laksanakan. Yang kita nak linkkan dia pula dengan hari Jumaat pada esok hari. Dan di dalam hari Jumaat itu pula kita nak linkkan pula dengan surah Al-Kahfi. Apa sebenarnya mesej Al-Kahfi yang kita kena baca dan kita kena faham. Jadi itu adalah satu strategi. Bila hari Jumaat, Jumaat itu dikaitkan dengan satu haji kecil. Haji kecil di mana semua manusia berkumpul beramai-ramai. Kalau haji yang kita buat setiap tahun itu sekali setahun, kita mengumpulkan seluruh jemaah manusia seramai-ramai umat Islam seluruh dunia ni, hari ini dengan kota yang terhad, mereka akan pergi ke sana. Dan sepatutnya haji yang Nabi buat adalah satu convention umat Islam. Waktu itu Nabi akan bercakap, Nabi akan berucap, dan Nabi mempunyai siri-siri khutbah dia. Jangan ingat hanya khutbah Arafah sahaja, satu khutbah yang Nabi sampaikan. Tidak, dia sebenarnya ada banyak siri-siri khutbah. Nabi pergi ke Mina, ada khutbahnya. Nabi pergi ke hari Tarwiyah, Nabi duduk dekat satu tempat dan Nabi memberikan khutbah-khutbah berikutnya. Kemudian Nabi sampai ke Arafah, Nabi akan berikan khutbah wada', khutbah terakhir itu di waktu Arafah. Kemudian ada lagi khutbah-khutbah yang lain. Dan khutbah wada' itu juga bukan satu khutbah yang sekaligus. Dia adalah pecahan khutbah-khutbah yang dikumpulkan lalu dijadikan sebagai satu khutbah wada' hasil rumusan daripada program haji tersebut. So jangan kita ingat Nabi baca semua itu serentak. Tidak, dia ada dekat sini waktu khutbah di Mina, khutbah ini waktu Tarwiyah, khutbah ini waktu di Arafah, lalu disekalikan dan teks itu menjadi satu panduan kepada kita. Dia dipanggil sebagai khutbah wada' pada tahun ke-10 Hijrah. Itu yang kita kena faham dan kita kena baca. Itu haji yang akbar, itu dipanggil haji besar. Tapi bagi kita pula setiap minggu hari Jumaat dia dipanggil sebagai haji kecil. Dan haji kecil ini dia tidak terikat hanya kepada lelaki saja. Sebenarnya orang perempuan pun boleh tak pergi sembahyang Jumaat? Boleh. Tetapi poin dia adalah hari itu dikumpulkan lelaki-lelaki yang ramai ini di masjid itu adalah untuk mentausiahkan rijal-rijal ini bagaimana mereka hendak diberikan aliran air ilmu yang lebih bermanfaat, yang lebih besar tausiahnya untuk mereka bawa pulang dan mereka pula sampaikan kepada isteri masing-masing. Sebab masjid bagi suami adalah melibatkan jemaah. Sebab tu dipanggil Masjid Al-Jami', masjid jemaah. Masjid jami' saja yang boleh kita tunaikan solat Jumaat. Masjid Ghairul Jami', masjid bukan jami', tidak boleh dilaksanakan solat Jumaat di dalamnya selagi tidak cukup 40 syarat ahli qaryahnya dengan satu imam. Itu syarat yang dah jelas, memang dah biasa di sudut fiqah. Itulah yang digunakan sebagai pengkhususan untuk kita melakukan ibadah solat Jumaat. Okey. Dan kemudian bila melibatkan haji kecil ini, kenapa kita kena berkumpul ramai-ramai? Dan dia adalah satu kaedah macam mana Allah suruh kita berjual beli dalam hari Jumaat itu. Kita kena baca daripada ambil daripada surah As-Saff, surah 61. Kemudian kita akan jumpa surah Al-Jumu'ah. Kemudian kita akan jumpa surah 63, surah Al-Munafiqun. Bagaimana dalam saf itu kita nak disusun balik semula. Kita nak dirapatkan semula safnya. Kita nak panggil semula umat kita untuk duduk di dalam satu ketumbukan. Dalam surah As-Saff itu dinampakkan tentang jual beli juga. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum tu'minuna billahi wa rasulihi. Ada satu perniagaan yang dinampakkan adalah untuk menyelamatkan manusia daripada azab. Dan lepas itu dalam surah 62 dinampakkan pula siapakah golongan-golongan yang nak berurusan dengan Allah dengan jual beli tersebut. Bermula daripada mereka yang kebanyakannya adalah buta huruf. Kaum yang buta huruf ni kaum yang nak diajar dengan Al-Quran, yang ni nak diajar dengan kitab, yang nak diajar dengan hikmah, nak disucikan, nak dibersihkan, nak diberikan mereka ini satu panduan. Ini adalah golongan-golongan yang nak dikemaskinikan dalam zaman dan juga era waktu yang kita kena fahami. So waktu zaman Nabi, Nabi buat itu kerja Nabi. Sebab tu dalam surah 62 surah Jumaah itu dinampakkan wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Dia yang mengutuskan seorang nabi yang buta huruf kepada kaum yang buta huruf. Bukan kata nabi seorang, sebenarnya semua itu adalah kaum yang buta huruf. So hari ni pun kita kena akui, walaupun berat, walaupun pedih, walaupun benda itu adalah sesuatu yang sangat-sangat realistik berlaku depan mata kita, berapa ramai daripada kalangan kita hari ni yang tidak faham
Al-Quran. Membaca tetapi tidak memahami Al-Quran. Membaca tapi tidak tahu rahsia Al-Quran. Membaca tetapi tidak tahu how to strategize semua rahsia-rahsia yang ada dalam Quran itu dalam bentuk bacaan yang hak, bacaan yang sebenar, bacaan yang macam mana Nabi dapat, dan Nabi bangunkan umat ketika itu, dan Nabi bangkitkan jiwa-jiwa rijal yang ada di dalam umat. Macam mana nak bangkit melawan kejahilan, nak bangkit melawan kezaliman, nak bangkit keluar daripada kegelapan. Semua itu memerlukan kekuatan yang datang daripada dalaman, datangnya daripada kefahaman, datang melalui Al-Quran yang datang sebagai petunjuk, sebagai bainat dan furqan. Hari ini yang kita hilang adalah furqan. Manusia tidak jumpa furqan, tidak tahu membezakan yang hak dengan yang batil. Mereka terikut-ikut dengan agenda dan propaganda Dajjal, sehingga kita dah terlepas daripada ikatan wahyu Al-Quran yang mengikat kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita. So Al-Quran dia hanya jadi bacaan semata-mata. So Al-Kahfi yang kita baca hari ini pula, setiap Jumaat itu kita pulun baca 10 ayat yang pertama, kita baca 10 ayat yang terakhir dengan harapan dia dapat menyelamatkan kita daripada Dajjal. Tapi bila ditanya apa makna 10 ayat tu, kita geleng kepala. Kita tak boleh nak jawab. Kita tak tahu macam mana nak baca ayat-ayat tersebut dalam bentuk strategi. Kita tak reti macam mana nak meletakkan ayat-ayat tersebut sebagai satu benda yang boleh membangkitkan jiwa kita supaya kita bangun, be firm, berprinsip, menjadi seorang yang ada foundation untuk kita menegakkan balik Islam. Kerana selama ni kita jadi orang yang sedang tidur, orang yang sedang lena, orang yang sedang berdiam diri tanpa membuat apa-apa, lena sungguh-sungguh duduklah dekat dalam gua keselesaan kita, gua yang dah disediakan oleh Dajjal, gua yang telah disediakan oleh musuh Islam, menyelimuti kita sampai kita tak sedar dah berapa lama kita lena. Tahu? Kita duduk dalam keadaan tiba-tiba kita sedar saja umur kita dah lebih 40 tahun. Baru rasa nak insaf, baru rasa nak kembali semula mencari Allah, baru rasa nak belajar balik agama. Waktu tu 40. Kederat sudah tak ada, ilmu pun sudah kurang, akal pun sudah lambat untuk proses, sudah mula nak dekat pikun. Umur 60 tahun barulah nak kembali balik ke masjid, baru nak mencari agama, baru balik nak belajar balik memahami Quran. Waktu itu otak kita sudah tidak lagi nak jadi pemuda Al-Kahfi. Kita tidak lagi layak untuk digelar sebagai pemuda. Jiwa kita sudah jadi jiwa yang sudah lemah. Dah dimakan, dah dituba, dah diracun, dah diratah. Apa yang ada di kepala kita ni dipesongkan dengan propaganda dan agenda Dajjal. Kita hidup dengan agama nenek moyang yang begitu tebal, dan kita nak mengubah pemikiran itu dah terlalu berat. Rasulullah tunjuk Nabi mendapat wahyu ketika 40 tahun umur dia, dan ketika umur 40 tahun Nabi struggle macam mana nak membebaskan fahaman nenek moyang yang ada pada kerabat-kerabat keluarga yang terdekat dengan dia. Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua golongan-golongan elit Mekah ketika itu yang mereka melawan Rasulullah berdepan, mencabar Rasulullah berdepan, sanggup untuk bunuh anak saudara sendiri, sanggup mengatur strategi untuk berperang dengan Nabi sendiri, semata-mata kerana tidak mahu mengubah fahaman nenek moyang, tidak mahu keluar daripada kegemilangan 3 ta, harta, tahta dan wanita. So semua itu adalah benda-benda yang sebenarnya kita jangan baca benda itu berlaku zaman Nabi saja. Kita kena baca semua ini sebenarnya berlaku pada zaman kita juga. Bukan senang kita nak mengubah pemikiran, mindset yang dah lama bersama dalam otak kita ini dengan pemikiran-pemikiran agama nenek moyang. Fahaman-fahaman ini pula bukan dipesong sebelum kita lahir lagi. Benda itu dipesong way before, sebelum kita dapat Quran ini. Dan kemudian nenek moyang kita pun dipesong sebelum mereka lahir juga. Nenek moyang kita sampailah kita lurut balik sejarah agama ini selepas daripada Rasulullah wafat. Dan strategi Yahudi dan Nasrani itu sebagai musuh Islam tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah redha kepada kita untuk mereka bekerjasama dengan kita, dan mereka tidak pernah redha selagi mana kita tidak jadi orang-orang yang sesat. Mereka nak, kalau boleh mereka akan teruskan propaganda itu sampailah kita mati. So ini semua adalah benda-benda yang kita kena baca secara strategik. Quran dia bagi kat kita daripada
Fatihah sampai Kahfi ni, semua itu cerita-cerita orang terdahulu untuk bangkitkan semangat kita untuk kita cari panduan agama. Macam mana Musa mencari, macam mana Ibrahim mencari, macam mana Nabi-Nabi sebelum itu mencari, termasuk cerita Yunus. Walaupun surah Yunus itu surah ke-10, tak banyak pun cerita Nabi Yunus. Sikit saja cari cerita dia, satu ayat dia cerita dia. Selainnya itu adalah fundamental lain. Masuk cerita Nabi Hud. Apa cerita Nabi Hud? Masuk cerita surah Hud. Dalam surah Hud itu, surah yang ke-11, banyak cerita Nabi-Nabi terdahulu, paragraf by paragraf. Bermula daripada Syuaibnya, kemudian ceritakan Nabi Ibrahimnya, cerita Nabi Nuhnya, cerita semua Nabi-Nabi itu dinampakkan secara fasa demi fasa. Panggil fasal. Fasal demi fasal itu yang sangat cantik untuk kita ambil strategi. Dan sebelum itu, kita kena nampak secara detailnya bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada kita, dan Allah menyediakan plan, strategi macam mana untuk kita kembalikan semula agama yang telah runtuh, agama yang telah hilang, agama yang kita hari ini terpaksa akui. Mengakulah yang di depan mata kita hari ini kita sedang mengalami keruntuhan akhlak moral anak Islam, anak-anak umat Islam yang mengakunya Islam, mengaku beriman, tetapi hakikatnya mereka jauh daripada Al-Quran. Kita tahu depan mata kita, kita ada anak kita sendiri. Jangan tengok anak orang lain. Tengok anak dara kita sendiri, tengok anak lelaki kita sendiri. Kalau suami, tengok isteri dia sendiri. Kalau isteri, tengok suami dia sendiri. Macam mana kita nak meletakkan Al-Quran itu di dalam rumah tangga kita? Berjayakah Al-Quran yang diajar oleh nenek moyang kita selama ini membentuk akhlak agama yang sebenar pada mereka? Kalau ada anak kita hantar ke tahfiz sekalipun, kalau mana pun kita ada di kalangan agamawan kita, kalau mana kita ada daripada kita ini mufti-mufti ataupun orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang pious dalam ilmu agama, tetapi hakikatnya kita kena akui Islam hari ini semakin jatuh. Islam hari ini semakin dipijak. Islam hari ini semakin teruk menguburkan dirinya ke bumi. Islam bukan semakin meninggi, tetapi setiap hari ada saja yang kita akan lihat akhlak moral umat Islam itu semakin jauh, dengan zinanya, dengan araknya, dengan aktiviti-aktiviti sumbang mahram yang begitu teruk, buang anak, yang kadang-kadang kita nampak benda itu sangat-sangat mengancam dan menakutkan. Dan semua itu adalah ancaman yang akan real berlaku depan mata kita. Itu hari ini. Cuba bayangkan kalau 20 tahun dulu semua ini tak berlaku depan mata kita, tetapi Allah tunjukkan hari ini depan mata kita. Cuba bayangkan 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, dia bukan semakin baik. Dia akan bertambah buruk, bertambah buruk, bertambah buruk. Sebab yang kita dapat hari ini pun, Islam yang sudah hadir depan mata kita ini sudah pun dalam keadaan dia koyak rabak. Dia sampai kepada kita dalam keadaan kita sudah berpecah belah. Dia sampai dalam keadaan kita sudah tidak tahu yang mana betul, yang mana salah. Dah sampai kepada kita dalam keadaan yang hak itu dirobek-robek dan diperkosa, dirogol dengan kebatilan manusia, sehingga menyebabkan kita sendiri sudah jumud. Kita kembali menjadi jahil. Kita kembali menjadi orang yang tidak tahu macam mana untuk membaca Al-Quran dengan kebenaran. So ini realiti yang kita kena hadapi dan kita kena akui. So itu adalah cerita Kahfi. Kahfi yang menyebabkan, kalau dalam Kahfi itu melibatkan cerita gua. Kahfi yang dalam itu melibatkan cerita persembunyian. Kalau dalam umrah, saya bawa jemaah pergi ke Gua Hira. Gua Hira, ingat balik, dia ditulis di situ Ghar Hira. Ghar adalah fizikal gua. Kena faham. Kahfi bukan cerita gua tersebut. Kahfi adalah cerita persembunyian. Macam mana kalau kata siapa yang ikut saya pergi Baitul Maqdis, siapa yang dah pernah sampai Baitul Maqdis, sampailah kita dah berjalan ke Mekah. Sebab itu dalam Quran kalau baca surah 17, tengok surah 17 sebelum masuk surah 18. 17 surah Al-Isra, 18 surah Al-Kahfi. 17 adalah cerita perjalanan seorang hamba yang diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa route Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah route yang kita kena kuasai dan fahami. Itu adalah route Nabi-Nabi.
root yang penuh dengan rahsia dan fundamental agama Islam yang bangkit ketika itu. Kita kena tahu apa yang berlaku pada Masjidil Haram, sekitarnya, dan kita kena tahu apa yang berlaku di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Waktu itu dipanggil Syam. Syam itu bukan kata negara kecil. Syam itu termasuknya Syria, termasuknya Jordan. Jordan hari ini sudah dinampakkan sebagai bahagian daripada Syam. Termasuklah Palestin yang dikatakan sebagai tanah yang diberkati. That's why orang-orang yang duduk dekat Jordan itu, mereka merasakan mereka itu adalah antara orang-orang yang mendapat dipanggil tanah suci juga. Pada mereka itu adalah tanah suci, tanah yang diberkati. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Semua itu hanya tinggal memorial. Semua itu hanya tinggal sesuatu yang kita boleh bangga-banggakan di masa dulu, di masa lampau. Islam yang hanya boleh kita ceritakan di mulut, tetapi kita tak boleh lihat dengan mata kita betapa gahnya Islam itu, hebatnya umat Islam itu hari ini. Kerana apa? Kerana kelalaian kita, kelemahan kita, kita hilang satu kekuatan bagaimana kita nak dapatkannya semula melalui Al-Quran. Kita ulanglah baca Al-Kahfi itu setiap hari Jumaat, tetapi selagi mana kita tidak faham strategi dia, then we are gone. Kita tidak dapat manfaatkan Al-Quran yang Allah bagi kepada kita itu sebagai pedoman, selagi mana kita membacanya dalam bentuk ritual tanpa kefahaman. Dan itulah yang kita nak nampakkan Islam, kalau betul lah apa yang kita dapat hari ini, dan benarlah apa yang kita dapat Al-Quran dalam bentuk yang kita baca hari ini, dia sepatutnya menjadikan kita umat yang terbaik, umat yang hebat, umat yang berakhlak mulia, umat yang boleh kita rasakan dia duduk setanding dengan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat-sahabat. Tetapi kenapa gapnya terlalu jauh? Kita tak boleh nak kata alasannya itu Nabi. Kenapa kita nak kata mereka hidup di zaman Nabi? Kerana sahabat-sahabat ada bersama dengan Nabi. Kita tak boleh bezakan iman kita dengan iman para sahabat. Tak, manusia tetap manusia. Nabi claim tak siap-siap, Nabi dah tahu disclaimer Nabi dekat situ, awal-awal Nabi dah claim dekat situ, aku pun manusia biasa seperti kamu. Meaning Nabi dah bagi tahu benda ini is not impossible. Benda ni boleh buat. Benda ni boleh berlaku semula. Kita boleh hidupkan semula kegemilangan Islam itu sebagaimana Nabi berjaya bangkitkan Islam ketika fasa jahiliah di zaman Nabi. Dan itu semuanya sudah di-layoutkan dalam Al-Quran, sudah jelas di dalam Al-Quran, dan distrategikannya dengan begitu cantik daripada surah pertama sampailah surah 114. So rugilah bagi orang yang hanya baca benda itu pada 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Dan Al-Quran itu hanya jadi satu bacaan di bibir. Al-Quran hanya jadi satu bacaan di mulut. Al-Quran tidak sampai ke hati. Al-Quran itu tidak dapat kita hayati dan kita dapat melaksanakan, mentadbirnya dalam urusan harian. Kerana apa? Kerana Quran itu dia hanya jadi satu bacaan-bacaan yang kita cuma dendangkan dia sahaja tanpa kefahaman. So hari ini kita nak pergi jauh ke dalam maksud-maksud ayat tersebut. Kita tak pergi jauh, mungkin dalam satu siri ini kita boleh dapat 1 ke 2 ayat, tetapi bagaimana kita nak kembangkan ayat tadi tu, kita nak relate dengan ayat-ayat yang lain. Macam mana kita nak membaca ayat-ayat ini dengan bacaan yang lebih jelas, lebih firm, lebih kemas, sampai kita nampak prinsip ataupun fundamental, supaya kita boleh bawa dan apply benda ni di masa depan. Okay, so kita kena bacalah macam mana kita nak pegang kemas dengan ayat-ayat ini, supaya kita tahu macam mana Al-Quran itu sepatutnya dia berfungsi untuk menjadikan kita orang yang memahami mesej daripada Allah. Ingat balik siri pertama, episod pertama, kedua, ketiga, keempat, dia sebenarnya semua tu relate semua tu ada keterkaitan dengan topik yang kita akan bawa pada hari ini. So ingat balik dalam hadis Nabi pernah mengatakan barang siapa yang memelihara 10 ayat, ingat ayat awal dalam surah Al-Kahfi, maka dia akan terselamat daripada Dajjal. Itu antara hadis yang disebutkan hadis daripada riwayat Muslim. Tapi perkataan yang kita nak kena jelas adalah memelihara. Bagaimana kita nak pelihara ayat ini kalau kata kita gagal memahami maksud pelihara tersebut? Hari ini orang faham orang yang memelihara ayat Quran itu adalah mereka yang memelihara dalam bentuk bacaan semata-mata. So ramailah orang yang menghafal. Hafal, boleh hafal, tetapi gagal dalam bentuk pelaksanaan. Kita boleh hafal, burung tiung pun boleh hafal. Kita bagi burung, bagi hari-hari kita latih dia bercakap, hari-hari kita latih dia menghafal, dia boleh cakap. Sama macam burung tiung membaca Quran. So manusia pun macam tu. So jadi Allah nak tunjukkan satu bukti, kalaulah benda ni diajar kepada haiwan, haiwan boleh tak bercakap? Boleh.
Tapi adakah kita nak jadi orang yang seperti burung tiung, pandai bercakap tetapi kita tak tahu apa yang kita cakap? Jadi itu satu kerugian yang kita kena faham. Okey, dan kita nak kaitkanlah apabila dinampakkan sebagai bacaan ini adalah bacaan yang kita kena pelihara, so kita kena go kepada ayat-ayat yang Allah nak kita fahami tersebut. Okey, so kita akan pergi kepada wahyu yang pertama. Okey, so kita lihat dekat sini. Ini adalah surah 18. Okey, dah boleh buka surah 18. Dia tengok surah 18 ayat yang pertama. Allah kata apa? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Allah kata di situ alhamdulillah. Pertama sekali yang kita kena tahu di sini, kita kena meletakkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia memilih kita. Pertama sekali kena rasa hari ni kita terpanggil untuk masuk ke dalam sesi live ini. Walaupun lepas ni ada yang menontonnya bukan waktu live, tetapi kita dijemput untuk membaca ataupun menonton, untuk melihat balik ke dalam diri kita sebagai orang yang Allah kehendaki. Bersyukur dulu kerana Dia menurunkan kepada kita ni hamba. Allah gunakan perkataan di situ ala abdihi. Allah berikan kepada kita satu pedoman, satu petunjuk, satu message. Secara halusnya Allah sedang berbicara dengan kita supaya kita membaca balik Al-Quran ini dengan bacaan yang sebenar. Allah nampakkan di situ kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Dinampakkan di situ Dia menurunkan kepada hamba-Nya kitab dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. So sekarang ni kita nak baca Al-Quran dalam keadaan dia lurus. Kita nak baca Al-Quran dalam keadaan dia straight forward. Dia tidak ada orang yang meletakkan kurungan, ada orang yang tiba-tiba letakkan. Macam dalam ni kita tengok dalam ni Allah kata menurunkan kitab, tapi dalam kurungan kita meletakkan Al-Quran. Jadi di sini sebagai seorang yang beragama Islam Islam itu bukan hanya pada satu kitab. Islam itu memiliki 4 kitab rujukan. Dia ada daripada Taurat, kemudian ada Zabur, kemudian ada Injil, dan kemudian ada Al-Quran. Ini bicara kitab. Dan 4 kitab ini, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang lain. Jadi wa musaddiqan lima baina yadai. Itu antara ayat Quran yang mengatakan bagaimana Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di tangan kamu. Bukan sekadar Al-Quran, kitab yang kita terima ini adalah untuk membenarkan apa yang, kalau waktu tu yang membacanya waktu itu adalah seorang Yahudi, dia membaca Al-Quran, dia membaca dan dia membaca setiap ayat-ayat yang ada dalam itu sebenarnya adalah untuk membenarkan apa yang dia dapat daripada kitab Taurat. Dan di situ dia membenarkan. Once dia membenarkan, dia bersyahadah sebenarnya dia adalah orang yang kembali semula menyerahkan dirinya kepada Islam. Dia menyerahkan dirinya kepada sistem yang the latest one. Sebab Taurat dengan Al-Quran, dia adalah satu version yang upgraded. Bayangkan Windows 95, hujungnya kita akan dapat sekarang ni dah Windows X, Windows 10 ke berapa dah sekarang ni. Itu kalau Windows lah. Kita nak dapat. Macam mana kita nak membaca daripada satu version yang lama, kemudian dia upgrade. Kalau daripada Ibrahim, dia belum dapat kitab. Dia mendapat satu suhuf. Dipanggil suhuf Ibrahim wa Musa. Ini adalah suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Kemudian Musa mendapat satu kitab, dipanggil kitab Taurat. Dipanggil Old Testament. Kemudian ada pula New Testament. Kemudian datangnya pula kitab Al-Quran. Seterusnya dia membenarkan semua kitab-kitab yang terdahulu itu dan diberikan dengan input yang terkini, input yang terbaru, updated version, supaya seluruh manusia mengikuti version yang terbaru. Tetapi kita tidak menafikan version yang lama. Okey, itu yang kita kena tahu. Tapi kitab yang diturunkan ini adalah kitab yang tidak dibengkokkan. Meaning sebelum itu manusia sudah mula membengkokkan apa yang mereka dapat.
Mereka dapat Taurat, lalu yang benar itu mereka tolak, lalu mereka tambahkan dengan fahaman-fahaman mereka, dan sedikit demi sedikit trajektori dia tu mula menjarak. Dia mula jauh, terpesong daripada apa yang disampaikan. Contohnya, waktu Musa dapat, kan, Musa serahkan sekejap saja umat dia kepada Nabi Harun. Tapi bayangkan dalam tempoh 40 hari ketika Harun menguruskan umat dia, Samiri datang, dia mengambil jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, dan dia gunakan jejak-jejak itu untuk memesongkan akidah umat Bani Israel yang berada bersama-sama dengan Nabi Harun. Sekejap saja, 40 hari saja, Nabi Musa keluar. Balik, umat dah ruyuk. Sebab apa? Sebab sudah dipesongkan oleh. Bayangkan itu ketika Nabi masih ada. Dan cuba kita bayangkan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad selepas sahaja Rasulullah wafat. Esoknya tu terus keluar Nabi palsu, esoknya tu terus keluar pelbagai hadis palsu yang menjual nama Nabi, yang membenarkan apa yang mereka nak buat atas dasar nafsu, atas dasar harta, tahta dan kuasa, semata-mata untuk mendapat nikmat dan juga kemewahan dunia. Islam disanggup jual. Mereka sanggup jual ayat-ayat Allah tu dengan harga yang murah. Dan pemesongan itu berlaku bukan saja sedikit, sekarang sudah 1400 tahun lebih. Bagaimana ayat-ayat Quran itu sudah pun dibengkokkan, dan kita hari ini dapat Al-Quran dalam keadaan dia sudah jauh daripada maksud dan makna tujuan pelaksanaan dia. Yang kita dapat hanya dalam bentuk mulutnya saja, yang kita baca, yang kita harapkan pahalanya saja, tetapi kita tidak harapkan pada macam mana kita nak bersungguh-sungguh laksanakan ayat ini sampai dia menjadi seperti mana yang Nabi berjaya buat pada zaman Nabi. So ini yang kita kena syukuri. Syukur dalam ramai-ramai kita sedang membaca satu surah yang nak mengajak kita kembali balik kepada agama, untuk kita bangkit balik daripada tempat tidur kita, bangun daripada keseronokan kita, lena kita yang membuai, yang menyebabkan kita tak nak bangkit. Kita rasa kita selesa dengan apa yang kita ada, dengan agama yang kita rasa kita selesa, dengan nikmat dunia yang kita rasa kita sudah selesa, dengan segala harta, segala tahta, pangkat, jawatan, kuasa yang kita ada, kita rasa sangat selesa, sampai kita tak nak lepaskannya untuk agama. Kita tak nak lepaskannya untuk serahkan balik kepada Allah dengan betul-betul, dengan sebenar-benar takwa. Kita masih lagi negotiate dengan Allah antara dunia dengan akhirat. Jadi kalau kita masih lagi tidak melepaskan dunia, kita masih lagi duduk dalam genggaman dunia, dan kita akan gagal untuk menjadi orang yang berjaya di akhirat. So ini benda yang kita kena tahu, dan kita kena sedar kita sedang dalam fasa meninggalkan anak-anak yang sedang lemah. Kita sedang dalam fasa meninggalkan generasi yang tak reti membaca Quran, generasi yang sedang buta Al-Quran, generasi yang tak tahu macam mana nak menggunakan Quran ini dengan strategi. Umat yang semakin blur, umat yang semakin terhijab, matanya semakin tertutup, menjadi buta huruf seperti mana yang berlaku pada zaman Rasulullah. Dan kita sendiri kena akui, kita pun adalah antara orang-orang yang buta huruf, membaca tetapi tidak faham, baca tetapi kita tidak tahu, baca macam mana kita tak reti untuk kita gunakannya sebagai panduan, pedoman, peta untuk kita berjalan di atas bumi ini. So itu benda yang berlaku kepada kita. So ingat, ilmu agama ini, ilmu Al-Quran ini, ilmu ini harus kita pelihara dia dengan sungguh-sungguh. Kita nak kena jaga ketulinan dia, dan ketulinan benda ni nak kena jaga ni secara berjemaah. Kita nak jaga dia secara kompak. Kita nak jaga dia bukan seorang diri. Kita tak mampu seorang diri. Nabi sendiri pun dia terpaksa cari kawan-kawannya, terpaksa cari kumpulan companion secara berjemaah untuk membawa Islam ni. That's why kita solatnya solat berjemaah. Kita kena ada 40 jemaah, yang mana 40 jemaah ini ada orang-orang yang lelaki-lelakinya, baru kita boleh buat solat Jumaat. Nabi sendiri cari 40 orang, dipanggil as-sabiqul awal. Kebanyakan 40 orang berjiwa rijal ini untuk bangkit, stand up melawan kezaliman, melawan kejahilan, melawan jahiliah. So kita pun kena buat benda yang sama juga. Okay, so kita tengok dekat ayat ni, dan kemudian pada ayat yang kedua Allah bagi kat kita satu lagi hint. Allah kata apa? Khayyiman, sebagai bimbingan yang lurus.
Allah kata liunzira, untuk kita buat apa? Untuk kita berikan peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Allazi, yang ya'malus solihat, orang-orang yang nak mengerjakan, kalau dalam ni dikatakan sebagai kebajikan, tetapi solihat itu adalah untuk kita memperbaiki balik urusan agama kita. Qayiman itu daripada perkataan qum. Qum itu cerita bangkit. Kalau istiqamah daripada perkataan qayyim juga, daripada perkataan qum. Siratal mustaqim pun daripada perkataan yang sama, dari perkataan yang kita kena faham maksudnya secara harfiah. So benda yang dah bengkok, kita nak luruskan balik. Benda yang selama ni kita duduk di lorong ataupun di jalan yang kiri, kita nak kembali ke kanan. Kita nak jadi orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan misi agama ni. So berita ni adalah untuk berita gembira kepada mereka yang nak berubah. Mereka nak perbaiki balik landasan hidup dia, nak perbaiki balik kerosakan yang dah berlaku daripada nenek moyang kita, nak perbaiki balik diri kita, keluarga kita, umat kita, masyarakat kita, dan nak membela balik agama ini daripada dipijak-pijak, supaya kita dapat bangkitkan semula Islam itu supaya dia lebih tinggi. Itu cerita kita dalam urusan ini. Dan mereka akan mendapat balasan yang baik. Annalahum ajron hasana. Ajron adalah cerita ganjaran. Itu dinampakkan sebagai balasan. Dan balasan ini dinampakkan syurga. So syurga ini kena faham. Kalau kita nak pergi ke syurga yang selepas kita mati nanti, benda itu adalah satu fata morgana lagi yang kita belum nampak, melainkan dia adalah bacaan-bacaan yang Allah nampakkan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan syurga yang dinampakkan seperti air yang mengalir, dinampakkan perumpamaan pokok-pokok berisi buah-buahan, yang dinampakkan tentang macam mana mereka duduk dalam keadaan berdipan-dipan, yang dihiasi dengan anak-anak yang tidak disentuh manusia, dihiasi dengan bidadari yang bermata jeli. Semua ini adalah bahasa-bahasa Al-Quran yang menunjukkan satu perumpamaan taman-taman syurga yang ada di sana nanti, tetapi nak dilaksanakan di atas muka bumi ini waktu bila? Waktu kita hidup. So Allah bagi peringatan, kalau engkau nak ni, Allah nampakkan engkau nak benda ni, engkau nak beramal soleh, engkau kena bangkit dan engkau kena beri peringatan akan sesuatu yang selama ini engkau lupa. Engkau pernah dapat benda ni tetapi engkau abaikan. Engkau dapat Quran tapi engkau abaikan. Engkau dapat Quran engkau tak faham. Engkau dilahirkan Islam tetapi engkau jadi orang yang ingkar, orang yang tidak memahami tujuan. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kita tidak jadi orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Kita tak menghambakan diri kita kepada Allah, tapi kita menjadi hamba kepada dunia, hamba kepada manusia. So dah jauh. Bila once kita menghambakan diri kita kepada manusia, kita dah mensyirikkan Allah secara tak sedar. Bagaimana manusia menguasai manusia? Apabila manusia itu sudah mampu untuk menjadi Tuhan. Manusia sudah mampu untuk menguasai manusia dengan cara yang halus. Manusia mampu untuk menyediakan satu syurga kepada manusia dalam keadaan dia lupa hakikat hidup dia untuk dia mengabdikan diri kepada Allah. Dia dituba dengan kehidupan duniawi yang indah, perhiasan yang cantik berupa rumah-rumah, perniagaan-perniagaan, gaji, harta, tahta, duit yang menyebabkan manusia lupa, lalai dan leka dengan kesenangan dunia ini. Itulah syurga yang dicipta oleh Dajjal. Dia meletakkan sistem ekonominya, dia berikan kita satu kehidupan yang penuh dengan hiburan, memberikan kita kehidupan yang penuh dengan tipu daya, sehingga kita lupa matlamat dan tujuan hidup kita untuk Allah. Lillahi ta'ala itu hilang, melainkan kita bekerja penat lelah, bangun tidur daripada subuh sampailah balik kepada maghrib, sambung balik ke malamnya, kita mengejar cita-cita duniawi kita yang sudah dibentuk oleh Dajjal. Sistem Dajjal itu berakar umbi daripada nenek moyang kita sampailah kepada kita, yang menyebabkan kita tidak dapat lepaskan diri, diikat kaki kita, diikat kepala kita, dirantai kita semua ini dengan satu matlamat untuk kita menjadi hamba, mengabdikan diri kita untuk Dajjal. Melalui apa? Kita sanggup bersengkang mata untuk duit. Kita sanggup bermati-matian kerana duit. Kita sanggup buat apa saja demi duit. Kita boleh terima rasuah. Kita boleh terima apa saja kerosakan melalui hiburan. Kita boleh redha anak kita terlibat dengan
hiburan. Kita boleh redha isteri kita. Mereka ini terikat dengan sistem-sistem yang ada di luar sana. Sama ada melalui pekerjaan, sama ada melalui pendidikan, sama ada melalui hiburan, sama ada melalui sukan, sama ada melalui apa saja. Kita menjadi orang yang bertoleransi dengan semua yang sedang diusahakan oleh Dajjal. Walaupun kita nampak benda tu baik, tetapi itulah halusnya Dajjal dalam menyebabkan kita terlalai, tertipu dengan apa yang dia tawarkan. Kita sangka kita Islam, kita sangka kita lahir Islam, kita sangka kita sudah berada dalam jalan yang lurus, tetapi sebenarnya jalan yang kita ikuti itu sebenarnya jalan yang Dajjal dah buat untuk kita sampai kita tidak sedar. Permainannya sangat-sangat halus. Kita rasa kita dah betul. Kita sangka kita baca Quran dengan betul. Kita sangka ibadah kita buat itu betul. Kita sangka kita buat apa saja pun sudah jelas matlamatnya. Tapi rupa-rupanya kita tertipu. Semua matlamat yang kita sangkakan betul itu adalah matlamat yang sudah dipropagandakan. Benda yang sudah pun diskripkan. Benda yang sudah dirancang Dajjal bertahun-tahun lamanya demi mencapai matlamat dia untuk menguasai dunia ini dengan kaedah dia yang sangat-sangat halus. Dan benda ini berlaku melalui salah satu jalannya adalah pendidikan, sekolah, universiti, melalui agamawan yang kita tidak sedar. Mereka itu adalah antara orang-orang yang melakukan aktiviti pemisiongan agama. Benda itu pernah berlaku tak? Pernah. Kalau kita baca cerita Senok Hageronje yang diulang-ulang diceritakan daripada kita pergi umrah sampai nak balik umrah, Senok Hageronje itu adalah bukti manusia yang pernah datang ke Nusantara, yang mengaku dirinya sebagai seorang Islam, memakai nama sebagai Syekh Haji Abdul Ghafur. Diletakkan belakang tu Al-Mufti Al-Jawi. Dia sampai daripada seorang yang bukan Islam, berasal daripada Belanda, yang beragama Kristian, berdarah Yahudi, masuk ke Aceh, kemudian dia boleh berkahwin dengan anak-anak imam, kemudian dia boleh duduk di situ selama 5-6 tahun, dan dia boleh menuba dengan fatwa-fatwa yang menyebabkan umat Islam terpesong. Sampai ada fatwa yang digunakan itu bahawasanya orang Islam ni dibenarkan untuk kita baca Quran sesuka hati, dengan memberikan kita banyak-banyak pedoman dan ganjaran-ganjaran yang dinampakkan sebagai satu effort untuk umat Islam terus leka dengan Al-Quran yang kita baca. Tetapi dia letakkan satu klausa, baca Quran tanpa perlu kita memahaminya. Baca Quran tanpa kita perlu tahu maksud dia. Boleh baca Quran tapi jangan baca terjemahan. Baca Quran tapi kau jangan baca Melayunya. Kau baca bahasa Arab boleh. Sampai ada program-program tilawatul Quran, tetapi malangnya tilawatul Quran itu hanyalah menjadikan kita lebih seronok dibuai dengan kesedapan, dibuai dengan nikmat bacaan Quran yang berlagu, tapi malangnya kita jauh daripada memahami maksud yang sebenar. Jadi ini adalah satu benda yang kita kena sama-sama cuba cari jalan balik. Macam mana kita nak kembali semula mendekatkan diri kepada Allah melalui kaedah ataupun fundamental fahaman daripada surah Al-Kahfi. Sebab tu dia dikaitkan dengan apa yang dibaca dalam surah Yasin. Surah Yasin dalam ayat yang ke-6, kalau kita tengok dekat sini dikatakan untuk dia memberikan, baca macam ni kita lihat, untuk mereka memberi peringatan, untuk kita memperingatkan, untuk kita menyampaikan, untuk kita memberi peringatan akan seksa yang pedih dari sisinya. So kita nak kena sampaikan satu peringatan. Apa peringatan dia? Ada dalam surah Yasin. Ini yang dikatakan tadi kita bertemu ataupun kita berkumpul dalam hari Khamis malam Jumaat tu sebenarnya ada satu misi untuk kita ramai-ramai ni baca Yasin. Tapi jangan baca Yasin dia saja, jangan kita baca Arabnya saja, melainkan dia adalah satu peringatan yang nak kita sampaikan. Sampaikan apa? Agar engkau litunzira qauman ma, untuk engkau memberi peringatan kepada satu kaum abauhum, yang nenek moyangnya fahum ghafilun, yang belum pernah diberi peringatan kerana mereka itu adalah orang-orang yang lalai. So di situ dinampakkan satu seruan untuk kita menjadi orang yang memberi peringatan. Dapat kitab yang lurus, kita nak meluruskan yang lain. Kita dah keluar daripada kegelapan untuk kita bawa pula yang lain ikuti apa yang dah Allah tetapkan. Kita jumpa
satu kebenaran, satu hakikat. Ni kita mencari ni bukan senang. Benda yang dah hilang, benda yang dah jauh, tersembunyi, benda yang sudah pun tidak ada di mainstream. Dia dah tak ada dah dekat arus perdana. Itu yang ceritanya semalam kita baca tentang hadis gharib, hadis yang ghuraba, cerita orang-orang yang rare, orang-orang yang asing, orang yang pelik, orang yang mengasingkan diri, orang yang keluar daripada arus perdana bukan kerana mereka ini salah. Mereka tak salah. Cuma mereka ini berbeza sikit dari segi fahaman, berbeza sikit dari segi apa yang mereka faham berbanding apa yang orang ramai faham. So dia keluar daripada kebanyakan manusia itu dan dia tak nak ikuti kebanyakan manusia yang sudah pun terjebak dengan kesesatan. So dia keluar, dia bukan menyembunyikan diri, dia cuma mengasingkan diri. Kalau menyembunyikan diri, Al-Kahfi itu bicara orang yang menyembunyikan diri untuk menyelamatkan agama dia. Sama juga dengan kita. Kalau kita nampak kerosakan berlaku depan mata kita, kebatilan yang berlaku depan mata kita. Kalau kata kita nak hantar anak pergi sekolah, kita tahu sekolah ni tak ada dah pilihan lain. Sekolah ni kalau kita hantar anak kita ke sekolah ni, anak kita bertambah buruk. Kita hantar sekolah ni, anak kita akan tercemar akhlak dia. Dia akan terlibat dengan berbagai-bagai masalah ataupun gejala sosial. So daripada kita hantar ke sekolah, baik kita buat homeschooling. Itu satu konsep, satu contoh. Sebab apa? Sebab kita nampak kalau kita keluarkan anak kita pergi mengalami satu sistem yang sudah pun mengalami satu sistem pandemik, contohnya mengalami masalah gejala sosial yang dah serius, takkan kita nak korbankan anak kita masuk ke dalam tempat yang bakal merosakkan dia. Kan kita redha anak kita duduk dekat tempat yang boleh mendatangkan satu keburukan. Itu namanya zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. So bila kita jadi macam tu, kita adalah orang-orang yang salah. Baik kita keluar dan kita letakkan anak kita di tempat yang paling selamat, di mana dia di bawah jagaan kita, di bawah tempat kita sendiri yang boleh pantau dia, yang boleh bentuk dia dengan tangan kita sendiri. So nenek moyang kita, baca balik ayat tadi, so kita ni adalah orang yang nak memberi peringatan kepada nenek moyang kita. Ni surah apa? Surah Yasin. Apa yang kesilapan nenek moyang kita? Bila nenek moyang kita, antaranya adalah bila mana kita ni selalunya bila jumpa pada malam Jumaat, kita berkumpul, kita akan baca Yasin dan tahlil, kita akan membacanya untuk orang yang mati. Sebenarnya kita baca Quran untuk orang hidup ke orang mati? Pekat jawab cepat. Tu komen tu, sila komen. Kita baca Quran ni untuk orang hidup ke untuk orang mati? Sebenar-benarnya Quran ini pun diturunkan untuk orang mati ke untuk orang hidup? Kena tahu ni. Sebab kalau kita baca untuk orang mati dia tak boleh buat apa dah. Dia dah tak mampu nak melaksanakan Quran. Amal soleh tadi yang Allah nak, kita ni dapat. Cuba tengok ayat tadi. Dia sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan tentang seksa yang sangat pedih, sisinya agar memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman yang nak mengerjakan amal soleh, yang nak islah, yang nak perbaiki. So apa yang berlaku kepada nenek moyang kita? Kalau kata nenek moyang kita sudah meninggal dunia, nenek moyang kita sudah tiada, adakah kita nak membacakan ayat Quran untuk mereka, mengubah diri mereka yang sudah tiada? So sebenarnya Quran ini nak dibacakan kepada orang yang hidup. That's why kalau kita tengok ayat 69 surah Yasin juga, Allah kata wama 'allamnahu syi'ra wama yanbaqilah, dan tidak kami mengajarkan syair kepadanya. Tengok dalam kurungan tu diletakkan Muhammad. Sebenarnya dalam kurungan itu ketika ayat ini turun, betul ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, tetapi hari ini ayat Quran ini ditujukan kepada kamu, kepada kita yang sedang membacakan ayat-ayat Quran ini. Kita yang nak buat Al-Quran ini pada hari ini. Rasulullah dah berjaya buat pada 1400 tahun yang lepas. Nabi dah berjaya buat selama 23 tahun. So sekarang ni adalah fasa kita, masa kita. Nenek moyang kita yang dah meninggal dunia, masa mereka dah lepas. Sekarang ni fasa kita. Kita nak membela pula anak-anak kita, zuriat kita di masa depan. Lalu kita nak mendidik mereka untuk kita bantu mereka untuk menyelamatkan pula diri mereka di zaman mereka. So sekarang ni kita nak baca kepada yang hidup atau yang mati? Pastinya kita nak membacakan kepada orang yang hidup. Dan kita nak mengajar mereka bukan hanya dalam bentuk syair. Kalau baca Arabnya saja tapi kita tak faham, as good as macam kita menyanyi, as good as kita macam baca puisi yang kita tak tahu maksudnya. Kita baca sajak yang kita tidak boleh faham perumpamaan dan maksud yang disampaikan. Bacanya sedap tetapi kita tidak tahu konten dia, mesejnya tidak jelas.
Sedangkan Al-Quran ini adalah Al-Quran yang Allah kata in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain, dia adalah satu bacaan Qur'anun dan satu kitab yang jelas. So kalau kita baca tetapi kita tidak jelas, dan something wrong dengan kita. Kita baca mengeja Arabnya tetapi kita tahu maknanya, dan something wrong dengan kita. Itu antara masalah yang kita hadapi sekarang ni. Itu antara benda yang kita gagal untuk jadi hamba yang sebenar. Hamba yang memahami hakikat dan tujuan Al-Quran diturunkan untuk kita. Hakikat bagaimana nak menjadi pewaris kepada Nabi. Hakikat untuk kita jadi seorang yang melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada orang lain. Macam mana kita nak sampaikan risalah kalau kita sendiri tak faham apa yang ditulis dalam risalah tu? Itu masalah yang kita hadapi sekarang ni. So in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Mubin itu mesti jelas, dia adalah cerita bainat. Mubin daripada perkataan bayan, dia adalah daripada perkataan bayan untuk ditabayunkan. So bainat, tabayunkan. Jelas, kita nampak yang hak dengan yang batil. Daripada furqan kita, lalu kita nak mencegah keji dan mungkar. Itu bicara salat. Salat mesti mencegah keji dan mungkar. So kalau kita gagal untuk mencegah kekafiran yang berlaku depan mata, kebatilan yang berlaku depan mata, kezaliman yang berlaku depan mata, dan kita lah orang yang bertoleransi dengan kezaliman tersebut, kebatilan tersebut, kerosakan tersebut, kita adalah orang yang sama macam orang yang dirosakkan. So kita gagal. So ini benda yang kita kena faham. Macam mana kita nak baca Quran, bukan sekadar syair. Quran mesti dibaca dengan kefahaman. Kalau syair sahaja, dia sampai bila-bila pun kita akan dibuai dengan angan-angan. Kita akan dibuai dengan keindahan, keseronokan Quran. Padahal Allah tengah duk marah kat kita pun, kita boleh baca dengan lagu yang sedap. Padahal ayat itu sedang mengutuk kita, fawailul lil musallin, celaka menaka wailah orang yang solat. Kita boleh baca dengan sedap lagi. Tak tersentap hati kita, tak rasa jiwa kita itu digegar, digoncangkan dengan kemarahan, kemurkaan Allah. Kita boleh mengeja dengan begitu seronok, dengan harakat yang sedap, dengan lagu yang sedap, tetapi kita lupa Allah sedang mencaci kita, Allah sedang mengeji kita, Allah sedang menyumpah kita dengan perbuatan kita dekat atas bumi ini, dengan kita mensia-siakan wahyu pedomannya, mahal harganya. Rasulullah hampir mati, hampir wafat, hampir dibunuh kerana nak menyampaikan risalah Allah ini, khususnya kepada kita umat di akhir zaman. So ayat 70 Allah kata liyunziraman kana hayyan, untuk kita ini berikan peringatan kepada siapa? Bukan kamu tu Muhammad saja, agar dia tu adalah orang yang hari ini mendapat perintah, mendapat wahyu ini, mendapat risalah ini, untuk dia pula menyampaikan peringatan ini kepada orang-orang, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, kepada orang yang hidup. Hayyan di sini adalah orang yang hidup dan menyampaikan yang hak. Wa yahiqqal qaul. Qaul ini melibatkan kata-kata. Qaul itu melibatkan satu perbicaraan. Qaul itu melibatkan satu pertuturan. Lisan yang keluar daripada mulut kita untuk kita sampaikan kepada orang yang ingkar. So sekarang ni, kalau yang ramai duduk dekat depan mata saya ni adalah orang-orang yang baca Quran masih lagi dalam bacaan yang tidak menepati standard Al-Quran. Standard Al-Quran adalah baca kepada orang yang hidup. So kita nak, kalau boleh, kita ni adalah orang yang menghayati, memahami, baca, faham dan sampaikan kefahaman itu kepada kaum yang nenek moyang mereka tidak pernah sampaikan pesanan ini. So nenek moyang kita mungkin dah terlepas satu fasa. Apa yang berlaku kepada mereka, Allah kata laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Mereka dah dapat satu tempoh 60 ke 70 tahun, Nabi kata umatku. Mereka dah dapat satu peluang untuk mereka bangunkan Islam di fasa mereka, tetapi mungkin mereka gagal kerana kekurangan petunjuk, kerana mungkin mereka dipesongkan, kerana mungkin mereka juga duduk dalam selimut yang dicipta oleh Dajjal. Lalu mereka tak jumpa petunjuk hidayah sebenar. Lalu mereka tak sempat sampaikan kebenaran itu kepada kita. Dan itulah yang Allah kata dalam surah Al-Kahfi tadi, ayat pertama, engkau kena bersyukurlah, pujilah, alhamdulillah kerana engkau dapat benda ni di waktu engkau masih hidup.
Dapat waktu mati, dah tak ada guna dah. Dah masuk kubur, dah baru nampak kebenaran hakikatnya. Engkau adalah orang yang gagal, orang yang lalai, orang yang leka. Engkau nak balik ke bumi. Ingat kalau kita baca Quran, berapa banyak kita jumpa dalam Quran orang-orang yang Allah ceritakan mereka ini minta untuk kembali semula ke dunia. Untuk apa? Untuk mereka mengerjakan amal soleh, untuk mereka buat kebajikan, nak baiki balik kesilapan mereka waktu mereka dah silap dulu. So itu yang kita kena faham. Okay, so di sinilah kita kena masing-masing mencari jalan macam mana untuk kita membaca ayat-ayat Allah ini dengan mesej yang sebenar, membacanya dengan maksud yang asal. Okay, jadi itulah kita harapkan, supaya kita baca bukan sekadar baca dalam keadaan kita tidak memahami. Sebab hakikat hari ni ramai di kalangan kita terlupa. Kita sangka kita solatnya sudah betul, kita sangka kita sudah melakukan menjadi umat Islam yang betul, kita puasa yang betul, kita bersyahadah yang betul, even kita pergi umrah dan haji pun kita rasa kita sudah buat sesuatu yang betul. Tapi dalam masa yang sama kita terlupa ada benda-benda halus yang menyebabkan propaganda Dajjal itu berjaya memesongkan kita jauh daripada hakikat ibadah manasik dan juga maqasid yang sebenar. That's why kita kata ni bicara maqasid, untuk kita tahu maksud dan tujuan bacaan ataupun menghayati semula apa sebenarnya perintah ke atas kita. Kalau solat itu Allah kata inna salata tanha wal fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi bagaimana kita hari ini, solat kita mungkin boleh jadi solat dalam keadaan yang kita tidak sedar. Kalau kita tengok dalam surah 4, surah An-Nisa ayat 43, apa yang berlaku? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus solat, dan jangan engkau dekati solat, wa antum sukara, dalam keadaan engkau mabuk. So kita hari ini baca Quran, kadang-kadang kita tak faham apa kita cakap. Hingga hatta ta'lamun, hingga engkau tahu ma taqulun, apa yang kamu ucapkan, apa yang engkau katakan, apa yang keluar daripada mulut engkau ni, engkau faham apa engkau cakap. So daripada kita ni semua ni, daripada kita kecil sampai kita besar, berapa ramai daripada kalangan kita yang kita solat pun kita tak tahu apa kita baca. Kita baca ayat Quran, kita hanya menghafal ayat Quran. Kita cuma menghafalnya di bibir tanpa kita menghayatinya di hati, tanpa kita memahaminya dalam konteks ayat itu untuk kita menjiwainya sebagai satu peraturan, sebagai satu pengaturan hidup untuk kita menjadi hamba Rabbul Alamin. Itu yang kita nak tahu. So bila kita tak dapat benda ni, so kita kena rasa bersyukur. Allah bagi peluang kepada kita hari ni untuk kita kembali semula memahami Al-Quran itu dari segi bacaan yang sebenar. Kita kena rasa bersyukur kita dapat Al-Quran yang sudah pun diberikan peluang kita baca terjemahan dia. Kita baca dengan kefahaman dia. Kita bukan sekadar membaca dalam bentuk Arabnya. Kita baca dalam keadaan kita nak, kalau boleh, kita jadi orang yang memahami Al-Quran religiously. Tahu, religiously ni engkau dapat dalam keadaan engkau memahaminya dengan penuh ketaksuban dalam bentuk agama. Dia taksub ni sampai kita boleh buat benda tu, fokus betul-betul bahawa inilah yang hidup dan matiku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah misi hidup aku. Untuk apa? Untuk membuat semula kebaikan, memperbaiki semula kerosakan yang dah manusia hadapi. Ini yang kita nak. Dan ini benda tak semua orang dapat. Solat tadi tu Allah kata jangan engkau dekati solat dalam keadaan engkau tidak faham, dalam keadaan engkau tak tahu apa engkau cakap. Itu namanya mabuk. Dalam keadaan kita tak tahu, kita mendekati solat, kita laksanakan solat dalam keadaan kita tak tahu apa kita baca, dalam keadaan kita tak faham apa kita baca, dalam keadaan kita tak tahu bagaimana kita nak melaksanakan solat. So Nabi kata kat sini, kita sekarang ni sudah berada pada tahap maksima kejatuhan dan tidak mungkin akan jatuh lebih teruk lagi, lebih rendah lagi, kecuali hari ni Islam ni sudah tertanam ke dalam bumi. Hakikatnya kita hanya tidur lena, hakikatnya kita sedang dibuai mimpi, kita dibolak-balikkan ke kiri ke kanan, kejap kiri kejap kanan, kejap kafir kejap beriman, kejap kafir kejap beriman, kejap baik kejap elok, kejap jahat kejap buruk.
kita dibolak-balikkan ke kiri dan ke kanan. Sedar-sedar saya dah masuk umur 70 tahun. Sedar-sedarnya dah tua. Sedar-sedarnya esok lusa kita dah nak mati. Kerana kita dilalaikan dengan pelbagai kenikmatan dunia sampai kita lupa misi kehidupan kita yang sebenar. So jangan kita tipu diri kita. First, jangan kita tipu diri kita yang kita sangat yakin yang kita sedang berada di jalan yang lurus. Rasalah kita berada di tempat yang ragu-ragu. Kena ada sedikit. Sebab apa? Once kita dapat kitab, barulah Allah kata zalikal kitab la raiba fi. Engkau dapat benda ni, baru engkau jadi orang yang tidak ragu-ragu dan engkau menjadi golongan-golongan siapa? Golongan-golongan yang muttaqin. La raiba fi hudan lil muttaqin. Engkau akan dapat petunjuk ni bagi orang-orang yang committed. Engkau akan dapat benda ni sebagai manusia yang jelas hala tuju hidup engkau. Engkau commit kepada pelaksanaan dan juga perintah Al-Quran. So kita kena sedar. Dan kita kena rasa jangan kita terlalu yakin yang kita dah cukup ilmu, yang kita dah cukup bekalan hidayah untuk kita melaksanakan amanah agama ini. Jangan kita rasa kita dah yakin sangat yang kita dah betul. Even apa saja yang berlaku di depan mata kita ni, semuanya ada ruang untuk kita query. Yang mana hak, yang mana batil. Sebab Islam itu, dia mesti Islam yang kalau kita dapat, kita yakini daripada rukun imannya sampai habis, daripada rukun Islamnya kita jelas. Tapi kalau kita sendiri pun belum jelas, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, apa yang kita buat ini pun masih lagi ragu-ragu, dan something wrong yang kita kena faham. Dan kita jangan terlalu yakin yang anak cucu kita bakal bertahan dengan apa yang kita akan tinggalkan. Mereka akan mengalami masalah yang sama dengan kita. 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin mereka akan menghadapi benda yang sama. Mereka akan jumpa juga masalah yang kita hadapi bertambah, tapi mungkin lebih teruk. Dia akan dapat cabaran yang lebih bahaya, lebih mengancam, cabaran yang lebih menggila. Hari ni kita tak pernah bayang LGBT itu seteruk ini. Tetapi begitu dah yang berlaku. Daripada kalaulah benarlah apa yang berlaku dari peringkat tertinggi kepimpinan sampailah kepada rakyat-rakyat dan marahin ini, itulah level of kerosakan yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Sumbang mahram, zina, bunuh anak, arak, dadah, apa semua itu adalah satu yang common, yang dah biasa, yang sudah menjadi satu lumrah kehidupan hari ini. Hiburan dalam TV bersepah, night club, apa saja, rumah urut, kiri kanan, pelacuran, semua itu sudah jadi lumrah. Yang kita dah nampak benda itu terbuka, bukan lagi tertutup. Dan semua ini adalah cabaran yang akan berlaku berganda-ganda lagi di masa depan. So jangan ingat anak kita selamat. Jangan ingat cucu-cucit kita mereka akan selamat. Jangan pernah kita rasa yakin bahawa mereka itu akan kita tinggalkan dalam keadaan selamat. Jadi ini adalah peringatan untuk kita. So jangan lagi kita membesarkan diri kita ni, rasa bongkak, rasa sombong, rasa belagak untuk kita terima tawaran yang Allah offer ini. Allah nak bagi kita kitab yang lurus, tetapi jangan kita rasa bongkak, kita rasa kita dah hebat, yang mana kita sendiri tak nak akui yang kita sedang berada di jalan yang salah. Kena rasa berdosa. Sebab itulah kita kena tahu, kita kena faham bahawa kita sekarang ini sedang berada di fasa yang mana. Fasa jahiliah ke, atau kita berada di fasa petunjuk. Kalau kita di fasa jahiliah, kena sedar yang kita perlukan panduan, perlukan guide, perlukan pedoman, perlukan orang untuk membimbing kita kembali kepada kebenaran. So, tidak ada Islam itu, ataupun dipanggil tidak Islam itu tanpa islah. Kita selalu dengar satu hadis, Islam itu hari ini lebih baik daripada semalam. Itu hakikat. Islam mesti lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini kita lebih buruk daripada semalam, itu dah kira jatuh kafir dah. Dah jatuh orang yang ingkar dah. So wajib Islam ini dia mesti ada islah. Tidak Islam kalau tidak ada islah. Apa itu islah? Islah adalah kita menjadi orang yang soleh. Islah adalah bicara kita menjadi orang yang soleh. Bicara orang yang macam mana kita nak jadi orang yang mendapat petunjuk, menjadi orang yang melaksanakan petunjuk hidayah tersebut, dan kita menjadi orang yang lebih baik daripada kita yang dahulu. So nak jadi baik, itu adalah pesanan Nabi. So nak jadi orang yang soleh, orang yang islah, orang yang gharib, orang yang yuslihu,
Orang yang yuslihu ma afsadan nas, apa yang dah dirosakkan manusia. Orang yang memperbaiki kerosakan manusia, itulah orang-orang yang soleh. Itulah hakikat yang kita baca dalam ayat 1 tadi, hakikat amal soleh. Hakikat orang-orang yang melaksanakan amalan yang soleh. Kalau kita tengok dekat ayat ni, sepatutnya kita tengok secara harfiah, allazina ya'maluna sholihat. Itulah hakikatnya orang-orang yang nak beramal soleh. So kita ni kena ingat, hari demi hari ancamannya semakin teruk, dan kita akan berada dekat dalam satu fundamental dunia yang dipenguasai ataupun dikuasai oleh Dajjal. Jadi kita nak nampakkan kafi yang Nabi dapat ni, yang Nabi nampakkan yang setiap Jumaat ini adalah untuk kita menjamin keselamatan kita daripada Jumaat ini hingga Jumaat yang akan datang. So itu adalah sengkang waktu yang kita nak sentiasa bersedia. Sebab apa? Jumaat dikatakan terkait dengan kiamat. Itu adalah satu rahsia yang macam mana kafi ni adalah satu bicara yang tersembunyi. Macam mana rahsia agama ni nak kita bincangkan, kita kupaskan secara berjemaah. Dan dia memerlukan penggunaan akal yang serius. Dia memerlukan akal yang sangat-sangat cerdas. Dia perlukan akal kita ni untuk bekerja keras memahami Al-Quran ini, bukan sekadar bacaan Arabnya saja. Dia perlukan kita membaca, ada rahsia yang tersembunyi, ada bicara agama yang kupasan yang kita kena baca dengan secara telus, dengan tadabbur, dengan tabayunnya. Kita kena guna otak kita untuk tafakurnya. Jadi kita kena jadi orang yang serius. So kalau kata tak nak serius, rasa Quran ni berat, kena baik kita baca komik sajalah. Baca kartun, tengok TV, buat hiburan, sebab Al-Quran ni terlalu berat untuk kita dan letak tepi. Dan memang tu pun yang berlaku hari ni. Nak baca Arabnya pun dah rasa berat, apalagi nak memahami ayat-ayat Quran ini dengan detail. Sebab Allah kata dalam Quran, banyak kali Allah perintahkan kepada kita untuk kita memahami Quran ini. Afala yaqilun, afala yaqilun, afala yatafakkarun, afala yatazakkarun. Semua benda ini adalah peringatan-peringatan untuk kita menggunakan akal supaya kita berfikir, untuk kita menyampaikan peringatan ini kepada orang lain. So kita harap kita nak baca Quran, jangan lagi kita membacanya dalam keadaan mabuk. Solat pun Allah tak bagi kita dalam keadaan mabuk, apalagi baca Quran pun kita dalam keadaan mabuk. So kita dah dapat warning sign daripada Allah betapa jauhnya kita daripada kebenaran, yang kita kena kembali semula kepada hakikat amal soleh tadi. Amal soleh bukan amalan di mulut. Amal soleh adalah sesuatu yang kita boleh nampak perubahan. Hari ni kita buruk, esok kita baik. Hari ni kita teruk, esok kita baik. Hari ni kita rosak, esok kita dapat perbaikinya. Tahu, akhlak itu adalah satu gambaran sifat ataupun sikap manusia yang kita kenal pasti. Macam mana kita nak membaca kebaikan dan keburukan itu setelah kita lihat kerosakan yang ada pada akhlak. So nilainya adalah akhlak. Pakaian, percakapan, pertuturan, itu semua adalah bicara akhlak. So insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini. Dalam episod akan datang kita akan nak relate lagi tentang macam mana kita nak membaca strategi agama ini dengan bacaan yang sebenar. Rasalah beruntung sebab ada tempat orang mungkin mereka tak dapat bacaan yang sebenar ni. Ada tempat yang lain mereka sedang berperang macam mana nak menjadi orang yang memahami Al-Quran dengan kebenaran. So kita harap satu masa nanti kita dapat peluang mendalami Al-Quran ini dengan lebih baik, insya-Allah. So masa pun dah lebih kurang 1 jam 17 minit dah, 11.20 dah. Minta maaf kepada semua, mungkin hari ni agak panjang sedikit daripada biasa. Dan bagi mereka yang ada pertanyaan, ada persoalan, boleh terus hubungi saya 0192536474 tu. Nak Telegram boleh, WhatsApp boleh. Kalau segan nak tanya dalam komen, mungkin ada rasa nak bersoal jawab secara privacy, boleh WhatsApp saya tak ada masalah untuk kongsikan nombor saya. Boleh terus hubungi saya untuk kita sama-sama bincangkan macam mana kita nak membaca Al-Quran ataupun kita nak mendalami Quran ini dengan lebih spesifik. Kalau ada permasalahan pun boleh lontarkan. Mungkin ada idea atau cadangan, boleh lontarkan. Kalau rasa segan nak bagi komen, okay, tak ada masalah. So hari ini saya bukalah kepada kita semua untuk masing-masing berinteraksi. Mana-mana ruang channel, Allah kata carilah jalan, carilah wasilah. Surah Al-Ma'idah ayat 35 tu, carilah jalan macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah. Okey, insya-Allah. Dan sikit lagi tambahan,
mungkin kita boleh nampakkan esok hari Sabtu. Saya rasa Sabtu esok kita akan stop sebab 10 pagi esok saya ada kursus haji, dan kita akan skip hari Sabtu dan Ahad. InsyaAllah kita akan sambung semula program kita pada hari Isnin sampai hari Jumaat. So Isnin sampai Jumaat pukul 10 pagi kita akan maintain dengan program kita. Setiap hari insyaAllah kita akan cuba kongsi-kongsikan pelajaran-pelajaran, dan juga kita akan bagikan apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, dan saya akan cuba susunkan benda ni dalam bentuk yang lebih nampak macam ada silibusnya, supaya kita dapat berikan pencerahan-pencerahan yang sesuai dengan, mungkin ada pertanyaan, ada persoalan, ada asbab yang ditimbulkan, kita boleh berikan dalam bentuk pelajaran kepada semua insya-Allah. So terima kasih kepada semua yang menyertai siaran kita pada hari ini. Kongsikan, sharekan, dan kongsikan, mudah-mudahan dia jadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita mengajak ramai orang lagi kembali semula menghayati Al-Quran dengan bacaan yang sebenar. Dan paling penting adalah kita mengetahui strategi Al-Kahfi itu, dan juga hari Jumaat itu bukan sekadar kita nak membaca 10 ayat yang pertama dan terakhir itu secara ritually, tetapi bagaimana nak memahami seluruh Al-Quran itu sendiri sebagai satu strategi untuk kita keluar daripada kejahilan-kezaliman dan juga segala kerosakan yang kita boleh lihat di akhir zaman ini insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua, kongsikan dan sharekan. Kita akan jumpa lagi di waktu yang sesuai, di waktu yang akan datang. Boleh komen apa saja kesan dan pesan, dan insya-Allah nanti saya akan baca apa yang diutarakan nanti. Okey, terima kasih kepada semua yang kongsi. Itu sajalah daripada saya. Hazza wallahu ya'lana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.